Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini kita akan buat soalan maths SPM penciptaan akhir. So, ada 4 topik yang telah dipilih oleh pelajar. So, topik pertama adalah graf gerakan. So, graf gerakan kita buat 2 contoh. Graf laju masa dan graf jarak masa. So, kita ada 2 graf dalam topik ni. Laju masa, jarak masa. So, tengok dulu graf laju versus masa. So, dalam graf laju versus masa ni, kita boleh dapat 3 perkara. Perkara pertama, laju. Sebab ada info pasal laju dekat part C1. Perkara kedua adalah jarak. Sebab apa? Sebab dalam formula laju sama dengan jarak per masa. So, laju dan masa ada. Jadi, kita boleh cari jarak. Yang ketiga adalah kadar perubahan laju. So, bila kata kadar perubahan laju ni, kita nampak je perkataan kadar ni terus kita tahu bahagi dengan masa. Apa-apa saja, perkataan kadar je bahagi dengan masa. Okay, dia kadar apa? Kadar perubahan laju. Jadi, laju bahagi masa. So, 3 perkara yang kita boleh jumpa dalam graf laju masa. Okay, so kita tengok soalan pertama terus. So, dalam soalan ni diberi graf laju masa bagi satu jarak dalam tempoh 24 saat. Diberi bahawa jarak, jarak dari T saat ke 24 saat ialah 75. Makna kata dia bagi jarak dari T sehingga 24 saat. So, jarak dia adalah 75 meter. Okay, jarak kita punya unit untuk jarak meter, dekat laju pun unit dia meter. Jadi tak ada apa perubahan. Okay, sangat mudah. So, soalan pertama dia nak cari nilai T. T itu berada di sini. Okay, satu-satunya info yang ada kena mengena dengan T adalah jarak. Jadi kita mulakan penulisan kita dengan info jarak. Jarak sama dengan 75. So, jarak ni nak cari macam mana? Bila graf laju masa nak cari jarak laju jarak masa. Macam mana dapat? Kita tahu laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi kita nak cari jarak. So, masa pindah sini jadi darab. Okey, makna kata Pak CY darab Pak CX. Okey, satu-satunya info yang ada adalah cerita pasal luas. Luas, kita boleh cakap panjang darab lebar. So dekat sini, ni panjang, ni lebar. Contoh, ni panjang, ni lebar. So melibatkan paksi Y dan paksi X. Okay, so bila dalam graf laju masa, cakap je pasal jarak adalah luas. Luas bawah graf. Okay, so nak ambil yang mana? Since T tu berada di sini, info jaraknya dari T hingga 24 je. Jadi kita tengok garis daripada T hingga 24. So, garis ini. Jadi, luas bawah graf adalah di bahagian sini. So, yang warna kuning. Jadi, kalau kita tengok yang warna kuning ni, dia punya, apa tu? Bentuk dia adalah bentuk trapezium. Jadi, luas kita sama dengan luas trapezium. Okay, so jadi masuk je kat bawah ni. Jarak sama dengan luas trapezium. So, 1/2 darab A tambah B. Darab dengan tinggi sama dengan 75. So, letak formula dulu baru masukkan nilai. Okay, nak mudah, kita terus tulis info. Okay, so trapezium tinggi yang ini, panjang dia adalah 10, panjang yang ini adalah 15. Okay, yang ini adalah 24 tolak T. Pastikan yang besar tolak yang kecil, yang depan tolak yang belakang. Okay, so dapat info semua, just masuk ke dalam ni je. So 1/2, A dengan B tu adalah panjang garis selari. Okay, and then kita punya tinggi ataupun panjang dia 24 tolak T. So pastikan letak dalam kurungan. Okay, 24 tolak T tu letak dalam kurungan sebab dia ada ungkapan. Okay, sampai sini jangan rasa serabut, selesaikan dulu yang nombor biasa. So kita ada 10 tambah 15 sama dengan 25. So 25/2. Okay, biar lambat asal selamat. Okay, so dekat sini 25/2 ni tak ada kena mengena dengan T dan hubungan dia adalah darab. Jadi bila pindah jadi bahagi. Dalam berarti kata lain, 24 tolak T ni stay. So 75 copy paste. So macam nak pindah 25/2 dia akan jadi terbalik. Darab 2/25.
Okay, so sampai sini kita boleh permudahkan. So ni tinggal 1, ni tinggal 3. So dapatlah 6 kat sini, 24 tolak T sama dengan 6. Okay, so next. Okay, so kita cari T je. So T ni negatif, pindah sini jadi 6 yang bawa sini. So 24 tolak 6 sama dengan. So T kita sama dengan 18. Okay, 18 saat. Okay, so dapat jawapan untuk yang E. Okay. So settle B pula, okay, B dia nak kadar perubahan laju dalam apa ni? Oh, dalam ms negatif 2 ni unit meter per second kuasa 2. Per saat kuasa 2 pada saat ke-7. So dia nak kadar perubahan laju pada saat ke-7. Saat ke-7. Saat ke-7 berada di sini. Anggaran berada di situ. Okay. So yang ni jangan rusing. Ni sangat mudah sebenarnya. So 7 tu berada kat sini. Jadi bila kata nak kadar perubahan laju, perkara pertama kita buat adalah tulis formula. So ada sebab kat sini. So bahagian B. Okay. So dia nak kadar perubahan laju. Okay. Dalam bahasa Inggeris adalah acceleration. Jadi bila kata kadar je bahagi dengan masa. Okey, kadar perubahan apa? Perubahan laju. Jadi laju bahagi masa. So kalau kita tengok sini, laju ni adalah paksi Y. Okey. Masa ni adalah paksi X. So kita tengok kat sini, Y per X. Y bahagi X. So kalau dalam maths kita ada formula kecerunan. Okay, kecerunan. Kecerunan kita Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So sebenarnya laju bahagi masa ni sama dengan kecerunan. So kalau jarak sama dengan luas, kadar perubahan laju sama dengan kecerunan. Jadi kita tengok kecerunan pada saat yang ke-7. Kalau perasan saat ke-7 dekat sini, roughly lah dekat sini. Jadi kalau perasan garisan ini melalui saat yang ke-7. So garisan ni walaupun berada dekat titik mana-mana pun dia punya kecerunan sama. Jadi nak katanya kita boleh cari kecerunan pada saat ke-7 ni dengan mencari kecerunan garisan ini. Okay, so nak cari kecerunan kita memerlukan 2 titik. Okay, so apa yang ada info kat sini, titik yang ini, titik hujung dan hujung. So dekat sini koordinat dia adalah 0, 15. Okey, dekat sini koordinat dia adalah 10, 10. X10, Y10. Sini X0, Y15. So kita ada 2 titik ni bolehlah cari kecerunan. So bila kita dapat kecerunan tu, so kecerunan untuk setiap titik yang berada di atas line ni adalah sama. Okey, jadi terus dapat kadar perubahan laju. Okey, laju bahagi masa. So guna yang ini. So kita ada 0, 15 dengan 10, 10. So kita ada titik 0, 15 dengan titik 10, 10. Okey, jadi boleh buat Y2 minus Y1, tak kisah mana-mana. Contoh kita bermula dengan 15, so 15 tolak 10, maka yang bawah ni bermula dengan 0. 0 tolak 10. Kalau yang atas ni kita start dengan Y15, maka yang bawah kena start dengan X untuk 15. Okey, kalau kita start dengan 10, so bawah pun mesti bermula dengan 10. Okay, so 15 tolak 10 adalah 5 per dengan negatif 10. So permudahkan dapat negatif half. So dapatlah kadar perubahan laju dia adalah negatif 1/2 meter per negatif 2. Okay, so yang itu. Selesai soalan B. Soalan C. Soalan C dia nak perubahan laju. Purata laju. Purata laju zarah dalam meter per second, meter per saat bagi keseluruhan perjalanan. So bila purata laju paling senang formula. So formula dia adalah purata laju. Dia nama pun purata, maksudnya keseluruhan. Kita tahu laju ni adalah jarak bahagi masa. So bila kata nak purata, tambah je jumlah jarak bahagi masa. Okey. Jumlah jarak bahagi jumlah masa.
Just tambah je. Kita tahu asalnya laju jarak bahagi masa. So bila kata purata maksudnya jumlah jarak bahagi masa. So jumlah jarak berapa kita kena cari dulu sebab dekat sini hanya ada info jarak yang ini sahaja. Okey, hanya ada info jarak yang ni saja, yang warna kuning je 75. Jadi kita kena cari jarak yang ni. Jarak selebihnya yang color hijau ni. So kena cari yang ni sebab dia nak keseluruhan perjalanan. So yang ni dah ada 75, so tinggal cari yang ini. So kalau kita boleh tengok yang ini ada dua bentuk, kita boleh bahagikan kepada dua. So bentuk yang pertama yang ni, yang bentuk pertama, yang ni bentuk yang kedua. Okey. Yang ni tak payah carilah sebab dia dah bagi 75. So untuk yang ini nak buat segitiga tambah segi empat pun boleh ataupun nak cari terus trapezium. So yang ini kita boleh tengok dia adalah trapezium. So macam biasa tulis info, tinggi ni 15, sini adalah 10, sini adalah 10, sini 10, sini tadi T18. Jadi sini adalah 8. So bila tulis info, senang nak masukkan dalam formula. So kita boleh cari luasnya ini dahulu. Okay, padam dulu. So kita boleh cari yang ini. Kita buat sini. Okay, purata tadi, purata laju. Okay, jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak yang pertama bahagian trapezium. So kita nak cari trapezium, half darab dengan A kita 15 tambah dengan 10. Okay, 15 tambah 10. Lepas tu kita punya tinggi ataupun panjang adalah 10. Yang ini. So 10. Ini baru bahagian A, bahagian kedua. Bahagian satu, bahagian kedua adalah berbentuk segi empat tepat. Panjang dia 10, lebar dia 8. So 10 kali 8. Kita nak cari luas, tengok kepada bentuk. Tambah dengan 75. Yang ni memang dah dicari. Okay. Bahagi dengan jumlah masa. So tak payah kira lah, tengok hujung. 24. So bahagi dengan 4. So kira kat sini. Kita guna kalkulator saya. So kita dapat dekat sini 15, 10, 25 darab dengan 5. Tambah dengan 80 tambah dengan 75. So atas kita dapat 280. Bawah kita dapat 24. Okay, so yang tu jawapannya. Okay, so purata laju jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak kita ada 3 bahagian kat sini. So bahagian pertama bentuk trapezium. So half darab 15 tambah 10 darab dengan 10. Tambah dengan bahagian kedua adalah bentuk segi empat tepat. So panjang darab lebar 10 darab 8 tambah dengan yang ini 75. Yang ni memang dah bagi, so tak payah cari. Bahagi dengan jumlah masa 24. Okay. Next, kira je masuk kalkulator. So pastikan jawapan dalam 4 angka bererti dan 2 titik perpuluhan. Wajib. Melainkan kalau soalan ada spesifik arahan. Okay. So itu soalan pertama. So kita permudahkan dekat sini. So bila jarak ni untuk graf laju masa. Graf laju masa. Okay, nak cari laju direct je melalui paksi Y. Nak cari jarak kita cari luas. Nak cari kadar perubahan laju kita cari kecerunan. Okay, kecerunan. Itu key point dia. Untuk graf laju masa. Itu soalan pertama . Okay. So next kita pergi soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni pula. Okay, nampak macam susah tak sebenarnya. Okay. Kita kena berfikir sedikit saja. So soalan kedua ni graf dia graf jarak masa. So graf jarak masa. Graf jarak masa.
Okay, apa yang kita boleh cari direct? Jarak. Dah salah jarak sebab ada info pasal jarak. Yang kedua kita boleh cari laju. Okay, kenapa laju sama dengan jarak bahagi masa? Okay, itu. So bila dapat cari laju, bolehlah cari purata laju. Okay, so dekat sini sama je. So, next kita nak tengok soalan. Okay, soalan yang ni, dia kata graf ABCD mewakili pergerakan objek X dari titik M ke titik N. So, sikit gambaran tu nampak. Okay. Tengok gambar aja. Okay ni. Okay, graf Allah. Okay, graf ABCD mewakili pergerakan objek X dari titik M ke titik N. So, ABCD yang ini. Okay, ni ABCD. So, dari M ke N maksudnya sini adalah M berakhir dengan N. So, itu ABCD. Kemudian dia bagi EBD mewakili pergerakan objek Y dari titik K ke titik N. So, EBD yang ni. So, ni EBD, yang straight line ni. So, dia dari titik K ke N. So, tulis kat sini. Warna hijau yang saya pakai. Ni K ke N. Dia berakhir dekat sama tempat lah sebab tu kat sini dua-dua adalah N. Okey, soalan pertama. Nyatakan jarak di antara titik M dengan titik K. So nampak tak? Bila kita label dekat sini, kita dah tahu dah nak cari apa sebenarnya. Dah tahu dah M yang K kat mana. So bila kita baca info, terus label dekat gambar rajah. Okey, so jarak di antara M ke titik K. So M dekat sini, K kat sini. Nak cari jarak senang je sebab Pak Siwan ni dah cerita pasal jarak. Jadi awak tinggal tolak je lah. Okay, yang besar tolak yang kecil. So yang besar ni 160, yang kecil ni 86. So untuk soalan A sangatlah mudah. Okay, soalan A nak cari jarak dari titik M ke K. So yang besar, nilai yang besar 160 tolak dengan 86. So dapatlah jarak dia. Jarak dia apa ni? 14, 1, 74 meter. Okay. Unit jarak dia meter, so jawapan pun adalah meter. Okay, so settle yang itu. Kemudian bahagian B. Okay, bahagian B. Dia suruh kira masa U. U kat mana? U kat sini. So U dekat Allah tu. Okay. U dekat sini. U dekat sini. Okay, so dia nak kira masa U apabila dua objek bertemu untuk kali pertama. So, dia nak U ni berapa? Okay, berapa dalam saat. Kebetulan pula unit kita memang saat jadi tak perlu nak tukar. So, dia nak U ni berapa? Okay, dia bagi tahu info dekat sini apabila dua objek bertemu buat kali pertama. So, kalau tengok garisan ni, intersection dia pertemuan kali pertama dia adalah pada B. Okay. So apa yang kita boleh dapat info dekat sini, kita nak guna apa yang boleh. Okay, yang tepat, info yang tepat kita nak guna pakai. Dia bagi gambar rajah je, so kita sendiri yang kena korek apa info yang kita boleh dapat berdasarkan gambar rajah. So kalau kita kat sini, graf ni dah graf jarak masa tau. So kita nak guna jarak sahaja tak boleh. Okay, kita nak guna jarak. Sebab kita kalau nak guna jarak, dia mesti menyebabkan laju dan masa. Sekarang kita ada info laju, kita hanya ada info masa. Jadi tak boleh guna jarak. Okay, kita tak boleh nak samakan jarak dia 120 tu dengan apa. Okay, so sebenarnya pada jarak kita ada laju. Okay, dari sini kita boleh nampak laju dia dari E ke D adalah sama. Kalau pasang kat sini dari E ke D adalah sama. Kenapa sama? Sebab E ke D ni straight line, garis lurus. So dari K ke N garis lurus. So laju tu formula dia jarak bahagi masa. Okay. Jarak sekarang ni adalah paksi Y. Masa adalah paksi X.
So bila Y bahagi X kita dapat kecerunan. Okay. So kalau tengok dekat sini daripada K ke N, E ke D ni kecerunan dia sama. Sebab apa? Sebab dia garis lurus. Garis lurus mempunyai kecerunan yang sama. Jadi kita boleh pakai kecerunan. Sebab apa? Tak kisahlah titik dekat E ke B ke dekat tengah-tengah ni ke kat sini ke kat D ke, kecerunan sentiasa sama. Jadi kita boleh guna kecerunan. So ambil lah mana-mana titik kita boleh guna cari kecerunan dia sebab kecerunan dia adalah sama. Jadi apa yang kita buat kat sini, kita ambil dua titik yang berada di atas garis ED. Okey, ambil dua titik yang berada di atas garis ED untuk kita samakan. Sebab kecerunan dia sama kan, jadi kita ambil dua. So apa yang kita nak buat kat sini? Ya, untuk B Okay, let's say lah kita nak cari U. Semestinya kita akan ambil titik yang menggunakan U. So titik B lah. Okay, titik yang menggunakan U. So dekat sini kalau kita tengok, kita ada titik ni U 120. Okay, kita ada lagi titik kat sini yang ini. Okay, dekat sini E adalah 160. Lepas tu kita ada tahu kita ada titik D. So D adalah 32 kosong. 32 kosong, betul tak? Betul. Okay. So kita ada tiga titik ni. Kita boleh pasangkan mana-mana titik untuk dapatkan kecerunan. Contoh saya pasangkan E dengan B, dapat satu kecerunan. Kecerunan dia mesti sama dengan B dan D. Okay. So kita boleh buat persamaan dekat sini. Okay. Contoh. Kita nak mudah, kita cari dulu titik yang ada nilai. Titik yang ada nilai. Okay. So titik yang ada nilai kat sini adalah K dengan N. So kita cari dulu kecerunan sebenar untuk garis KN. Okay. So M untuk KN, kecerunan untuk KN adalah 160 tolak kosong per dengan kosong tolak 32. Okey, 160 paksi Y untuk K tolak dengan paksi Y untuk N. Kemudian bahagi dengan paksi X K, paksi X N. So masuk dalam kalkulator. Bahagi dengan 30. So dapat 5. Dapat 5. Okay, so kita tahu kecerunan. Betul ke tu? Kecerunan dia adalah 5. Patut negatif 5. Negatif 5. Okay, so negatif 5. Jadi kita tahu sepanjang panjang KN tu kecerunan dia adalah negatif 5. Sekarang kita nak kaitkan kecerunan dengan U. So kita ambil lagi sepasang tapi dengan menggunakan titik B sebab titik B ada U. Okay, kita bersamakan dengan negatif 5. Contoh saya ambil B dengan D. Contohnya titik B. Kalau nak pasangkan B dengan K pun boleh. Okay, sekarang saya nak pasangkan B dengan D. Okay, so cari kecerunan dia. Kecerunan dia 120 tolak kosong bahagi dengan U tolak 32. Dan dia kena sama dengan negatif 5. Okay. Kecerunan KD mesti sama dengan BD. Okay, kalau kita tengok kat sini kita ada satu je pemboleh ubah which is U. Okay, so boleh dah selesai. So 120 tolak kosong 120. Okay, bawa naik ini U tolak 32. So kita kembangkan negatif 5U tambah 160. Negatif positif 32 darab 5, 10, 1, 160. So 120. Okay, sekarang 5U ni negatif saya bawa sini, 120 bawa ke sana. So 5U jadi positif, 160 tidak bergerak, 120 pindah jadi 120. Okay, so dari sini kita boleh pemudahkan 160 tolak 120 adalah 40. Okay, so dapatlah U sama dengan 8. Okay, begitu. Okay, soalan B. Jadi kita kena guna info yang tepat,
yang boleh digunakan pakai untuk semua keadaan. Okay, so bila adanya soalan macam gini, tak ada info apa dia bagi pada statement ataupun description dekat atas tu. Jadi kita pada gambar rajah. Usually graf jarak masa, info yang tepat kita boleh guna adalah laju. Laju pula untuk yang straight line sahaja, maksudnya garis lurus sahaja. Okay, contoh macam dekat sini. Daripada A ke B, so kita boleh pakai sebab dia garis lurus. Maka kecurunan daripada A ke B ni adalah sama. Okay, sama juga B dengan C, garis lurus boleh. So daripada B ke C kecurunan dia sama, which is kosong. C ke D kecurunan dia sama. Tak bolehlah A ke D kecurunan sama, tak. Sebab garisan dia satu naik, mendatar, menurun, macam gitu. So yang ni konsep dia sama juga. Okay, kena tengok bila graf-gerakan ni kena tengok graf apa. Terus sekali graf, detect dulu graf apa. Laju masa atau jarak masa. Okay, so keluarkan info. Okay. Daripada formula tu awak tahu dah dia kecurunan ke dia luas. Okay, graf laju masa je ada menggunakan luas. Graf jarak masa tiada luas. Okay, okay, last sekali soalan sini. Kirakan purata laju. So sama juga formula purata laju. Okay, dia nak bagi keseluruhan pergerakan. Untuk jarak masa dia sangat mudah bila dia tanya purata laju. Sebab apa? Okay, si purata laju. Formula sama. Laju, jarak, bahagi masa. Okay, bila kata purata, tambah perkataan jumlah. Okay, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, so jumlah jarak memandangkan dia graf jarak masa, jadi sangatlah mudah. Okay, tengok je pada gambar aja jumlah jarak dia berapa. Jumlah jarak dia berapa. So dia nak bagi objek X dia nak objek X. So objek X kat sini adalah graf ABCD. Objek X adalah graf ABCD. Graf yang kejap naik kejap turun ni. Okay. Daripada M ke N ni. So ABCD graf ni. So kita tengok jumlah jarak dia. Ni graf jarak masa. So nak cari jarak direct pada graf je. Jangan cari luas pula. Luas tu bila graf tu graf laju masa. Okay, yang ni direct je. So dari A ke B jarak dia berapa? Dari 86 hingga 120. So jarak dia 34 kat sini. Okay. So daripada 86 ke 120 jarak dia 34. So kat sini dia gerak 34. Lepas tu daripada B ke C maintain jarak dia, maksudnya tak bergerak. So kosong. Lepas tu daripada C ke D 120 hingga kosong, maksudnya kat sini jarak dia 120. Okay, bahagi dengan jumlah masa. Okay, jumlah masa kat sini. Jumlah masa berapa tu? Tak nampak pun. Jumlah masa 32. Okay, daripada A ke D dia nak sampai adalah 32 saat. Okay. So dekat sini 36. 34 tambah kosong tak ada tambah lah, tambah 120 bahagi dengan berapa tadi? 32. Okey. Ini jumlah jarak dalam meter, jumlah masa dalam saat. Kena tengok soalan betul-betul. Soalan dia nak dalam kmj. Okey. Soalan nak dalam kmj, kilometer per jam. Jadi kita kena tukar je siap-siap dekat sini. So macam mana nak tukar? Okay, so kat sini macam nak tukar. So yang ni dalam meter. Buat kurungan. Okay, meter ni saat. Kita tukar kepada kilometer dan tukar kepada jam. So atas kepada kilometer, bawah kepada jam. So kita tahu meter kepada kilometer kecil kepada besar. Jadi bahagi berapa? 1000. Sebab 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi bahagi 1000. Tulis siap-siap kat atas ni. Nanti masuk kalkulator senang. 32 saat kepada jam. Okey, saat kepada jam kalau ingat terus bahagi 3600. Tapi kalau tak boleh, tukar dulu saat kepada minit bahagi 60. Okey, kecil kepada besar. So bahagi 60. Okey,
minit kepada jam, bahagi lagi 60. Okay, 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. So kena bahagi 62 kali. Okay, and then dapatlah jawapan. Okay, sekejap. 34 tambah 120 bahagi dengan 1000. Okay, yang atas ni dapat kosong. Ni terus tulis jawapan pun tak apa 72 bahagi 60 bahagi 60. Ni 0 point. Masuk kalkulator terus kira jawapan tau. Okay, so 0.154 bahagi dengan ni sebab tak ada kalkulator kat tangan. So dapat jawapan 17.32 kilometer per jam. Okay. So dapat jawapan yang itu. So pastikan tengok unit, sentiasa tengok unit. Okay, so soalan A, B dan C. So dalam graf ni pastikan pertama sekali tengok dulu graf apa, jarak masa atau laju masa, and then kalau ada masa lebih keluarkan info. Graf laju masa kita boleh tahu laju, kita boleh tahu jarak, purata laju. Sama juga dengan graf jarak masa, kita boleh tahu jarak, laju dan purata laju. Cuma kaedah dia berbeza sebab paksi Y kita berbeza. Okay, so ingat dalam graf laju masa kita ada laju, cari direct sebab dia graf laju. So cari direct dekat graf. Nak cari jarak, cari luas sebab dia tak ada pada graf. Okay, sama juga purata laju, makna kata purata laju jarak bagi masa kena extra word sikit lah. Cari luas dulu and then bahagi masa. Tapi kalau graf jarak masa, kita boleh dapat jarak direct. Sebab ada paksi Y kita jarak, so dapat direct. Yang kena cari laju. Sebab laju tak ada pada graf. So laju macam nak cari kecerunan. Tadi graf laju masa nak cari jarak luas. Yang ni graf jarak masa nak cari laju, kena guna kecerunan. Okay. Purata laju senang sebab graf jarak jadi direct je. Okay, so itu dua contoh untuk graf jarak masa. Graf jarak masa. Untuk soalan yang macam gini, soalan graf gerakan. Okay, topik yang kedua kita nak pergi adalah mathematical reasoning, penalukan matematik. Okay, dalam penalukan matematik ni sangat-sangat banyak info, tapi KSSM tak ada masalah sebab info dia tak sebanyak, KBSM tak sebanyak KSSM. Okay, so berdasarkan yang ini, sebab direct lah ya. Okay, so soalan yang pertama, nyatakan akas bagi penyataan berikut dan seterusnya tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. Okay, bila kata akas je, ingat akas dia senang sangat, just terbalikkan sahaja, terbalikkan info sahaja. Okay, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Ni soalan pertama nak nyatakan akas. Soalan kedua, nyatakan akas tu benar atau palsu. So tengok soalan ni, jika 10 ialah gandaan bagi 5, maka 5 adalah faktor bagi 10. So highlight dekat sini selepas perkataan jika. Okay, ni satu statement. Satu lagi statement selepas perkataan maka. Okay, 5 adalah faktor bagi 10. Jadi bila kata akas, terbalikkan sahaja. So sama, jika, lepas tu dia ada maka, cuma statement selepas jika adalah yang belakang tu. Jika 5 adalah faktor bagi 10. Okay, tulis penuh jangan malas ni. Okay, maka selepas perkataan jika 10 ialah gandaan bagi 5. Bagi 5. Okay, dapatlah satu markah. Tentukan sama ada akas itu benar atau palsu. So benar atau palsu, satu lagi markah. Okay. Ingat jawab benda ni dekat ruang jawapan. Dalam skema dia ada ruang jawapan. So jawab dekat situ. Jangan jawab pada soalan. Okay, pada ruang jawapan. Mudahkan pemeriksa. Okay, so kita tengok kat statement kat sini. 5 adalah faktor bagi 10. Betul tak yang ni? 5 adalah faktor bagi 10. Betul lah kan? 5 faktor bagi 10. So ini betul. So true. Betul. Okay, betul pula. Benar.
Benar. So yang ini adalah benar. Okay, tengok pula dia punya kesimpulan. Maka 10 ialah gandaan bagi 5. 10 gandaan bagi 5 pun benar. Okay, bila dua-dua benar, maksudnya akas itu adalah benar. Okay. Okay. Bila masa dia palsu, satu je keadaan dia palsu. Bila atas ni benar, okay. Keadaan palsu bila sini benar, okay. Bila bahagian atas ni benar, bawah ni palsu. Okey, barulah akas dia jadi palsu. Selain daripada itu, semuanya benar. Satu keadaan je palsu bila atas benar, bawah ni palsu. So, kesimpulan akas tersebut ataupun statement tersebut ataupun implikasi tersebut akan jadi palsu. Selain daripada tu, semua benar. Okey, so bila dapat macam ni, check atas dan bawah. Okey, settle 2 markah kat sini. Bahagian B pula. Okey, bahagian B. Tuliskan premis 1 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey. Tengok kat sini, premis 2 dia semua sisi 4 PQRS adalah tidak sama. Kesimpulan sisi 4 PQRS bukan sisi 4 sama. Okey, kalau tengok dekat sini, dia bukanlah kategori hujah jenis 1. Okey, dia sama ada 2 atau 3. Jadi premis 1 ni boleh jadi 2 jawapan. Buatlah yang paling senang. Kalau tak tahulah sangat dia kategori jenis yang mana, buat jenis yang kedua. Jenis yang kedua ni paling senang. Buat macam mana? Tulis perkataan jika. Okey. Copy paste premis nombor 2. Nombor 2 dia adalah semua copy paste. Copy paste sahaja. Sisi 4 PQRS adalah tidak sama. Okey, bila premis 1 tu dia suruh isi, lagi senang sebenarnya. Sebabnya premis 1 tu awak boleh guna kaedah ini sahaja. Okey, kalau tak ingatlah dia jenis yang mana, boleh guna kaedah ini, dia tak ada salah. Okey. Sisi 4. Menulis premis 1 lagi mudah daripada premis 2 dan kesimpulan. Sebab premis 1 kalau awak ikut ini confirm betul. Tak ingat hujah berapa pun boleh betul. Okey, macam mana? So, tulis perkataan jika dan maka. Okey. Kita nak tulis type yang kedua sahaja. So, jika dan maka. Apa nak isi selepas jika? Premis 1. Okey, selepas jika copy paste premis 1. Selepas maka copy paste kesimpulan. Okey, itu kalau kita kena premis 1 pula premis 2. Okey. Selepas perkataan jika copy paste premis 2, selepas perkataan maka copy paste kesimpulan. Okey. So betul. Kalau tak ingat langsung jenis apa bila soalan tanya premis 1 ini kaedah dia. Kalau soalan tanya premis 2 kesimpulan kena ingatlah jenis hujah yang mana. Okey. So kita tengok pula soalan seterusnya. Okay, so soalan yang seterusnya, soalan C ya. Buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor 17, 17, 31 dan seterusnya. Okay, bila kata kesimpulan umum, satu ada kesimpulan spesifik, satu lagi umum. Kalau umum secara aruhan, okay. Kalau satu lagi spesifik secara didaksi. Okay, yang susahnya secara aruhan. Kalau didaksi, awak just masukkan info dalam formula, cari nilai. Itu saja. Okay, masuk je info dalam formula yang diberi, cari nilai. Itu saja. Tapi kalau yang ini, kena tengok pattern. Okay, pattern kat sini, kalau perasan, kita ada abaikan nombor yang dekat depan ni. Nombor yang berubah-ubah kat depan ni abaikan. Sekarang kita nak create formula dalam bentuk umum tau. Okay, so tengok yang bahagian ini saja. Kalau kita tengok dekat sini, 2 ni sama. 2 ni sama. Okay, negatif sama. Negatif semua ada negatif. Lepas tu 1 pun sama. Okay, copy paste yang tu dulu. So awak ada 2. Lepas tu ada negatif 1. Apa yang hilang? Yang ini. Yang dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni awak tengok berbeza. Kita ada 1, 4, 9 dan 16. Apa yang kita nampak kat sini, nombor dia tidak berturutan. Dia bukan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.
dia adalah nombor yang tidak berturutan. Jadi bila nombor tak berturutan ni ada beberapa perkara. Okey, sama ada dia bentuk kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa, tolak 1 ke, n tolak 1 ke, n tolak 2 ke, n tambah 1 ke, macam tu. So kita kena perhatikan ini je. So kalau kita tengok bila nombor dia 1, 4, 9, 16, so kita tahu dia adalah kuasa 2. 1 ni sama dengan 1 kuasa 2. 4 ni sama dengan 2 kuasa 2. 9 sama dengan 3 kuasa 2. Ini sama dengan 4 kuasa 2. So kalau tengok dekat sini, semuanya kuasa 2. Okay, yang berubah dekat dalam ni kan 1, 2, 3, 4. Bila dah berterutan macam ni baru kita gantikan dia dengan n. Okay, dia adalah n kuasa 2. Okay. Kalau selagi tak berterutan 1, 2, 3, 4 ni saya kita awak tak boleh gantikan dengan n. Kenapa? Sebab n kita 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. So kena ubah dulu nombor yang bukan berterutan ni kepada nombor yang berterutan macam ni. Okay, dia ada kuasa 2. Kuasa 2 dia semua sama. So kena copy paste. Cuma tak nak ada kurungan. Kurungan tak boleh ada. Okay. So jadi 2n kuasa 2 tolak 1. Jangan lupa ni baru markah pertama. Markah kedua kena mention. N dia berapa? 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Kalau nombor dia ni info tambahan. Kalau nombor dia 1, 8, 27, 4, 64 dan seterusnya, ini kita tahu dia 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3. So ini adalah n cube. So tengok pattern nombor ini. Kalau pelik itu, yang tak berturutan tu maksudnya dia mesti n kuasa 2 ke n kuasa 3 ke ataupun punca kuasa ke, begitu. So ni markah pertama, markah kedua, wajib. Okay. So macam tu je, tengok apa yang berubah saja. Yang berubah tu gantikan dengan. Okay, settle bahagian yang ini. Satu lagi contoh soalan untuk penaklukan matematik. Tak nampak. Okay, nombor 4. Okay, soalan sama, A ni akal, so tak payah tunjuk lah ya. Jika kecunian bagi dua garis lurus adalah sama, maka garis lurus tersebut adalah selari. So just tukar tempat je lah. Kecunian bagi dua garis lurus ni adalah sama kat bahagian belakang, garis lurus tersebut adalah selari kat bahagian depan. So tukar tempat saja. So ini tak payah buat. Okay, kita nak buat B. Tentukan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Okay, benar atau palsu. Okay, yang ini so kita tahu dia benar atau palsu. So kalau tengok dekat sini, soalan ni dia menggunakan dan atau. Okay, kita kena tengok. Okay, dan bila dua-dua betul, dua-dua benar, baru semua benar. Semua benar. Selain daripada tu semua salah. Okay, selain daripada tu semua salah. Kalau atau dua-dua salah, baru salah. Semua salah. Okay. Selain daripada tu betul. Okay. Kalau dan, dua-dua pernyataan benar, baru benar. Okay. Semua benar. Okay. Selain daripada tu, semuanya palsu. Tapi kalau atau, dua-dua salah, baru salah. Selain daripada tu benar. Okay. Okay, tengok soalan yang pertama. 9 ialah nombor ganjil dan 9 ialah nombor perdana. So bila kata dan, kena check dua-dua. Okay, ataupun check, kalau check depan salah, automatik dia salah. Tapi kalau check depan betul, belakang pun kena check. Okay, 9 ialah nombor ganjil. So yang ini adalah benar. Okay, bila sini benar, kena check yang belakang lah. Sebab dia dan. Bila dan, kena check yang belakang. Kalau belakang ni benar, baru dia benar, belakang ni palsu. So dia akan jadi palsu. 9 ialah nombor perdana. Ni salah lah, ni palsu. Jadi bila dan, keadaan dia dua-dua benar baru benar, selain pada tu semua palsu. Jadi kat sini adalah palsu. Pastikan tulis jawapan dekat ruang jawapan bahagian bawah. Okey, nombor 2 pula dia guna atau. So atau ni dua-dua salah baru salah. Okey, so kalau kita check depan ni, let's say kita check bahagian depan.
5 ialah gandaan 10. Betul ke 5 gandaan 10? Gandaan 10, 10, 20, 30, 40. Salah lah kat sini. Palsu. Okey. Kalau atau depan ni palsu, belakang kena check. Okey. Sebab apa? Kalau dua-dua salah baru salah. Kalau depan ni dah benar, belakang jangan check dah. Sebab bila atau satu benar, automatik keseluruhan akan jadi benar. Okey. So yang ini kita kena check belakang. 10 ialah gandaan 5. Yang ni betul lah benar. Okey, bila keadaan macam ni atau salah satu tu benar jadi dia akan jadi benar. Okay, ingat ini je. Okey. Dan ni wajib tengok kalau depan dia benar atau ni wajib tengok kalau depan dia salah. Sebab apa? Sebab yang ni. Dua-dua benar, semua benar. Sebab tu bila depan benar kena check bahagian belakang. Kalau atau dua-dua salah, semua salah. Okey, sebab tu kena check kalau depan tu palsu, kena check yang belakang. Kalau palsu jadi palsu lah. Kalau benar dia benar. Sebab atau salah satu benar, automatik jadi benar. Kalau dan dua-dua benar, kena baru jadi benar. Okey, itu. Okey, soalan C. Alah, soalan pattern sama ke? Okey, so soalan bla bla bla. Okey, ni senang je lah. Macam tadi juga. Okey, so 3 ni tak berubah. Okey, 3 tidak berubah. Yang berubah dalam kurungan ni, so kita tinggal dulu, tambah pun tidak berubah, 2 pun tidak berubah. So dalam kurungan ni 1, 4, 9, 16. Okey, macam kita buat tadi 1, 4, 9, 16 tu adalah kuasa 2. 1 sama dengan 1 kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2, yang ni 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Jadi yang berubah ni 1, 2, 3, 4 tukarkan kepada n kuasa 2. Tak nak ada kurungan, kita tulis rapat. Okey. So kena tulis n sama dengan 1, 2, 3, 4, 3 titik. So dapat 2 markah. So itu topik yang kedua yang kita pilih. Okey. Contohlah kalau soalan dia, kalau nombor kat sini yang berubah ni biasa 1, 2, 3, 4. Jadi awak gantikan n je lah. Okey. Ke pula saya pilih soalan sama. Tadi dah check. Okey, topik seterusnya adalah persamaan linear serentak. Linear serentak menggunakan ayat. Maksudnya daripada ayat tu kita kena wujudkan persamaan linear dia. Okey. So yang ni lah biasanya susah ni. Kalau yang dia dah bagi siap tu senang je kita nak buat. Daripada ayat. Okey, tengok dekat sini. Hasil tambah. Pertama pun tahu dah hasil tambah umur Fatimah dan ibunya ialah 38 tahun sekarang. Okey, kita tahu tak asalnya umur Fatimah berapa, ibu dia berapa? Okey, kita baca habis dulu. Selepas 5 tahun umur ibu Fatimah adalah 3 kali ganda umur Fatimah. Okey, cari umur Fatimah dan ibunya sekarang. So dia tak bagi tahu pun berapa umur mereka sekarang. Sebab itulah soalan dia. Takkan nak bagi tahu kan? Okey, jadi yang tak tahu tu kita jadikan sebagai pemboleh ubah. So contohlah saya letak umur Fatimah. Okey, umur Fatimah pemboleh ubah dia adalah X. Okey, umur ibu Fatimah. Ibu Fatimah adalah Y. Jangan pilih yang sama pula. Tak bolehlah pilih X dengan X. Sebab umur mereka berbeza. Jadi pilih dua pemboleh ubah yang berlainan. So X dengan Y. So daripada pernyataan warna hijau ni, yang pertama ni kita tahu hasil tambah umur mereka sekarang adalah 38. So automatik awak boleh dapat X tambah Y sama dengan 38. Dapatlah satu persamaan linear. Okey, dari sini kita tahu dah kita memerlukan satu lagi persamaan. Sebab kita ada X dan Y. Okey, jadi itulah gunanya pernyataan yang kedua. Selepas 5 tahun, umur ibu Fatimah adalah 3 kali ganda umur Fatimah. Okey, dia kata selepas 5 tahun. Sekarang umur Fatimah, sekarang umur Fatimah adalah X. Umur Fatimah adalah X. Selepas 5 tahun dah akan jadi X tambah 5 lah. Contoh sekarang umur saya 20. Selepas 5 tahun akan jadi 25 lah. Okey. Umur mak dia pula sekarang adalah Y. Selepas 5 tahun dah akan jadi Y tambah 5 lah. Ini umur dia 5 tahun akan datang. Jadi ini yang kita jumpa. Dia cakap umur ibu Fatimah adalah 3 kali ganda umur Fatimah.
selepas 5 tahun, umur ibu dia 3 kali ganda umur anak dia. Jadi ini umur anak dia selepas 5 tahun. Ini umur ibu dia selepas 5 tahun. Jadi kita nak buat persamaan macam mana? Persamaan dia, umur emak dia Y tambah 5 adalah sama dengan 3 kali ganda X tambah 5. Okay. Ni umur emak dia selepas 5 tahun. Sama dengan 3 kali ganda umur anak dia selepas 5 tahun. Tak kalau umur mak dia dah bertambah 5 tahun, umur anak tak bertambah kan? Dia selarilah. Cuma dia kata 3 kali ganda gitu. Okay, so 3 kali. So dapat persamaan pertama, persamaan kedua. So bolehlah selesai. Okay, dia nak cari umur Fatimah dan ibunya sekarang. So umur sekarang X dengan Y lah dia nak cari. So dari sini, okay. Kita bolehlah buat persamaan serentak, cuma selesaikanlah yang ini dulu. So ini persamaan pertama. Persamaan kedua ni kita boleh permudahkan sedikit. Okey, ni kita kembangkan sedapat 3X tambah 15. Okey, susun X dengan Y sebelah. So contoh saya susun sebelah. Okey, negatif 3X tambah Y. Okey, yang nombor sebelah. 15 tolak 5, 10. Okey, 3X bawa sini. 5 bawa sini. Okey, saya dapat yang ini persamaan yang kedua. So ada dua persamaan ni bolehlah buat penghapusan ataupun penggantian. Kalau dia kata, dia tak kata guna metode apa, so bolehlah guna matrix. Okay, ikutlah mana-mana mudah. Tapi kalau dia kata jangan guna matrix, so janganlah guna. Okay, susun semula saya buat penghapusan je sebab kita ada Y yang sama dekat situ. Okay, Y perkali dia sama, so saya buat penghapusan. Y ni dua-dua positif, so bila positif kita nak dua-dua simbol yang sama, kita nak hapuskan, kita kena tolak. Okay, barulah Y dengan Y ni habis. Okay. So X tolak negatif 3X, so jadi 4X. 38 tolak 10, so jadi 28. So X sama dengan 7. So jadilah umur, siapa tu? Umur Fatimah sama dengan 7. Satu lagi nak cari Y, masukkan je kat mana-mana persamaan. Contoh saya masukkan dekat sini. X kita 7. 38. So Y sama dengan 38 tolak 7, 31. Saya dapatlah umur anak dia dengan umur mak dia sekarang. Sekarang boleh check lah selepas 5 tahun betul ke umurnya 3 kali ganda. So boleh check lah selepas 5 tahun umur Fatimah adalah 12 tahun. Umur mak dia adalah 36 tahun. So 36 bahagi 3 dapatlah 12. Betul. Okey, begitu. Daripada pernyataan keluarkan satu-satu info. Betul Betul. Okey, soalan seterusnya. Sama juga persamaan linear juga. Okey, so daripada ayat. Soalan dia, selesaikan soalan berikut. Ialah, dia ada 500 keping tiket telah dijual untuk satu konsert muzik. Okey, 500 keping. Tiket yang dijual bagi orang dewasa dan kanak-kanak masing-masing dijual dengan harga RM7.50 dan RM4. Yang ni harga, yang ni bilangan. Okey. Jumlah yang didapati daripada jualan tiket tersebut adalah sebanyak 3312.50. Berapakah jumlah tiket yang dijual sebenarnya? Okey. Okey, dia nak jumlah tiket, maksudnya bilangan tiket. Okey, kat sini ada dua benda. Satu harga, satu bilangan. Jadi kita kena buat persamaan yang berbeza. Satu cerita pasal bilangan, satu lagi cerita pasal harga. Jadi kita nak cari jumlah tiket, tak tahu berapa. Ada dewasa kanak-kanak. Jadi kita gantikan dengan pemboleh ubah. Benda tak tahu, awak gantikan dengan pemboleh ubah. Jadi saya letak bilangan. Okey, bilangan tiket untuk dewasa sama dengan X. Okey, bilangan tiket untuk kanak-kanak sama dengan Y. Okey, mention kat sini supaya kita tak tersalah nanti. So, yang pertama dia bagi 500 keping. 500 keping ni adalah bilangan. Jadi, kita boleh kata bilangan dewasa X tambah dengan Y sama dengan 500. Terus dapat persamaan pertama. Cerita pasal bilangan, belah kanan ni, belah kiri pun kena cerita pasal bilangan. Okey. Yang kedua, dia cerita pasal harga. Dia kata tiket untuk dewasa RM7.50
Ni untuk dewasa. Kanak-kanak RM4. Ni kanak-kanak. Okay. Ni cerita pasal harga. Dia bagi jumlah harga. Jumlah dia 3312.50. Ni jumlah harga. Bila sebelah sini cerita pasal jumlah harga, sini pun kena cerita pasal jumlah harga. So macam mana nak cari jumlah harga? Okay. Kita tahu untuk dewasa bilangan tiket yang dijual adalah X. Satu tiket RM7.50. So kalau terjualnya X, jadilah RM7.50 darab dengan X. So dekat sini RM7.50 X. Tambah untuk kanak-kanak pula RM4 satu tiket. Dia beli Y tiket. Terjualnya Y tiket. Jadi 4Y. Kosong-kosong kat belakang tak payah tulis lah. Yang ni kena tulis lah sebab ada 50% kat belakang. So kita ada persamaan yang pertama, yang kedua. So bolehlah solve macam biasa. Gunalah kaedah penghapusan ataupun penggantian. So dekat sini mudahnya penggantian lah sebab perkali dia tak sama. Okay. So dari satu saya pilih X sebagai subjek. So 500 tolak Y. Okay, dapatlah persamaan ketiga. Kalau nak guna kaedah matrix pun boleh sebab dia tak mention pun tak boleh guna matrix. Okay, kemudian masukkanlah. Masuk 3 dalam 2. Tadi awak pilih dari 1, sekarang awak kena guna 2 pula. So RM7.50 darab dengan X. X kita 500 tolak Y tambah dengan 4Y sama dengan 3312. Okay, selesaikanlah macam biasa. So kita ada RM7.50 darab dengan 500. Okay, sini 3750 tolak RM7.50 Y tambah 4Y 3312.50. So 33750 tolak 3312.5. So dekat sini dapat 437.50. Okey, negatif 7.5 tambah 4, negatif 3.5. So, pindah sini jadi positif. Bahagi 3.5. So, dapatlah Y kita 125. Okey, dapat Y 125, cari pula X. Masuk dalam persamaan yang ketiga tadi. 125. So, yang ini adalah 375. Okay. So tiket dewasa yang terjual adalah 375, kanak-kanak adalah 125. Since awak dah tulis yang atas ni, jadi tak perlulah cakap dah kat sini apa. Kalau awak tak tulis bahagian ini, awak kena mention jawapan akhir. Tak boleh tinggal kepada X sahaja. Awak kena mention lah bilangan tiket dewasa 375, bilangan tiket kanak-kanak 125. Tapi kalau kat sini nak tinggal macam ni boleh sebab kita dah mention dekat atas ni. Okay, kalau awak tak mention, kena tulis X tu apa, Y tu apa. Okay. Ada sikit lagi. Okay, topik yang terakhir. Topik yang terakhir adalah kuadratik, persamaan kuadratik dalam bentuk ayat. Macam mana nak keluarkan. So, soalan nombor 7. Soalan dia, Tom dan Helmi sama-sama ada 30 coklat. Sama-sama ada 30 coklat. Maksudnya, coklat Tom campur dengan Helmi sama dengan 30. Alhamdulillah. Kemudian, kedua-dua mereka hilang 6 coklat setiap orang dan hasil darab bilangan coklat mereka adalah sekarang 80. Berapakah coklat yang mereka ada pada permulaannya? So, kita tak tahu pun berapa coklat yang mereka ada pada permulaan. Jadi, kita boleh gantikan dengan X dan Y. Kalau suka X, Y, boleh guna MN. Contoh, saya gantikan bilangan coklat untuk Tom. Bilangan coklat Tom sama dengan X. Okay, so bilangan coklat Helmi adalah Y. Okay, jadi kita tengok info yang pertama, Tom dan Helmi sama-sama ada 30 coklat. Maksudnya mereka punya jumlah adalah 30. So X tambah Y adalah 30. Yang kedua pula, kedua-dua mereka hilang 6 coklat. Maksudnya Tom daripada X jadi
X tolak 6, Helmi Y tolak 6. Dan hasil darat bilangan coklat mereka sekarang 80. Jadi kita boleh buat X tolak 6, darab Y tolak 6 sama dengan 80. So nampak kat sini awak ada dua pun boleh ubah X dengan Y. Awak ada dua persamaan. So boleh settle. Okay. Kenapa kita cakap dia kuadratik? Sebab apa? Sebab bila kita kembangkan yang kedua ni kita dapat dia adalah XY. Okay. So ini persamaan pertama. Yang ini permudahkan dahulu. So kembangkan dapat XY tolak 6X tolak 6Y tambah 36 sama dengan 80. So permudahkan lagi, tolak 6X, tolak 6Y. So kat sini 36 pindah sini tolak. So 80 tolak 36 jadi 44. Ni persamaan yang kedua. So kaedah sama macam atas. Cuma bila soalan bukan linear ni, soalan bukan linear ataupun kuadratik ni, dia punya kaedah dia satu. Satu je yang paling mudah. Okey, pilih daripada linear. Mulakan daripada linear, jadikan subjek. Okey, daripada linear kita ada persamaan yang ini. X tambah Y sama dengan 30. Persamaan yang pertama, persamaan kedua adalah yang ini. So antara dua persamaan ini, yang mana yang linear? Yang ini. So pilih daripada sini, jadikan satu tu subjek. Contoh, saya jadikan X sebagai subjek. Okey, so X sama dengan 30 tolak Y. So dapat yang ni. Ni persamaan yang ketiga. Ni persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Okey, dah dapat ni masukkan dalam bukan linear tadi. So kita masukkan dalam bukan linear tadi, 30 tolak Y darab Y. Okey, tolak 6X, X kita 30 tolak Y. Tolak 6Y sama dengan 44. Okey, nampak? Dah masukkan tu, tinggallah satu pun boleh ubah. So kembanglah. Kembang careful. Okey, tak boleh terus satu-satu. So dari sini kita boleh nampak ni kita boleh potong. So apa yang tinggal kat sini 30Y tolak Y squared. Yang ni kita boleh selesaikan 180 tolak 44 dapat 224. Sama dengan kosong. So yang ini susun semula. So kalau kita susun semula kita dapat macam ni. Okey. So yang ni kalau boleh jadikan dulu positif. So jadi macam ni. Tolak 30Y tambah 224. Kalau masuk kalkulator boleh fakturkan. Kalau tak boleh terus guna formula. Okey, terus guna formula. Masukkan dalam formula lah. Lebih selamat ataupun boleh fakturkan. Saya rasa boleh fakturkan sebab dia adalah bilangan. Jadi saya fakturkan. Okey, dapat dah. Lepas tu kita boleh fakturkan yang ini. Kita ada 16 dengan 14. Pasal dah sama lah. Negatif. Okey, so dapatlah Y kita 16 atau 14. So kita check X kita pula. Sebenarnya dua nombor ni adalah jawapan. Okey, kita check pula dekat sini. X kita, kalau Y kita 16, X kita 14. Kalau Y kita 14, X kita 16. Okey. So begitu. Jadi dua jawapan ni boleh diterima. Okay. Kita tahu siapa lagi banyak, Tom ke Helmi. Jadi dua-duanya adalah jawapan dia. Melainkan kalau ada extra information, dia kata coklat Helmi lebih banyak daripada coklat Tom. Okey, maka kena pilihlah yang mana. Contoh coklat Helmi lebih banyak, maksudnya Y lebih banyak. So jawapan kita adalah yang ini. Okey, tapi sekarang dia tak ada apa-apa condition, extra condition. Jadi jawapan kita adalah dua-dua. So ini adalah jawapan akhir. Okey, begitu. Begitu.
So sama konsep macam persamaan linear tadi, cuma kaedah dia adalah penggantian sahaja. Okay. Begitu. Okay. Last sekali soalan. Soalan ni bahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris yang mudah saya rasa faham kot orang yang belajar bahasa Melayu. Okay, soalan dia bagi a square of size x plus 3 cm has the same area as a rectangle of length 2x plus 3 and breadth dia 3x minus 5. So dia cakap kat sini, sebuah segi empat sama yang mempunyai sisi x tambah 3 ada luas yang sama dengan segi empat yang punya panjang 2x tambah 3 dan lebar 3x tolak 5. Soalan pertama, form an equation in terms of x. Buat satu persamaan dalam sebutan x. Jadi kat sini kalau tak boleh bayang, sila lukis. Okey, kita ada segi empat sama. Okey, panjang dia, sisi dia x plus 3. So kalau segi empat sama, panjang dengan lebar dia sama lah. Satu lagi segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Segi empat tepat panjang dia 2x tambah 3. Lebar dia pula 3x tolak 5. Okey, so dia kata dua-dua ada area yang sama, luas yang sama. Jadi kita tahu dua-dua ada luas yang sama, terus buat luas, persamaan luas. So luas untuk segi empat sama adalah x tambah 3 darab x tambah 3. Luas dia sama dengan luas segi empat tadi. So segi empat tu luas dia 2x tambah 3, 3x tolak 5. Okay, so jangan biar macam ni, kembangkan. Lepas tu permudahkan. So kat sini kita ada x kuasa 2 tambah 6x tambah 9. Kat sini kita ada 6x kuasa 2 tolak 10 x tambah 9x tolak 15. Okay. Jangan biar macam ni, kita kena permudahkan. So dekat sini kumpul semua sebelah lah. Sebelah sini. So 6x kuasa 2 tolak x kuasa 2. So kita ada 5x kuasa 2. Negatif 10 tambah 9 jadi negatif x. Tolak 6 negatif 3x. Negatif 15 tolak 9 negatif 24. Okay, yang ni saya dah permudahkan. Okay, negatif x. Okay, so ni adalah jawapan untuk yang pertama. So selesai. Soalan kedua adalah kesinambungan kepada soalan pertama. Okay, soalan kedua adalah solve the equation, hence find the area of the square. Bila kata solve the equation, selesaikan persamaan tersebut, maksudnya dia nak nilai x yang ada. Nilai pemboleh ubah yang ada. Pemboleh ubah yang ada adalah x. Jadi kena selesaikan. Itu soalan pertama, cari x. Kemudian dia nak find the area of the square. Cari luas segi empat sama tadi. Okay. So nak selesaikan yang ini, kalau boleh faktor. Kalau tak boleh, masuk terus dalam formula. So saya rasa yang ni boleh faktor. Okay, 24 adalah 8 dengan 3. 8, 3. So 8, 3. Gunalah kalkulator. So yang ini negatif, positif juga. Positif. So negatif 15 tambah 7, negatif 7. Okay, so x kita negatif 8/5. Satu lagi x adalah 3. So nak ambil yang mana? X tu berada di sini tau. Cuba masukkan x tu. Contoh dah saya masuk kat sini, x negatif 8/5 tambah 3. Adakah dapat dia positif? Adakah dapat dia negatif? Okay, kalau kita masuk kat sini, yang positif memang diterima lah. Okay. Sebab kita masuk dekat sini dengan sini, semua dia adalah positif. Cuma yang ni kita nak tengok. Okay, contoh saya masuk kat sini, dia masih positif. Cuba masuk dalam ni, 3x tolak 5. Okay, contoh kita masuk dalam 3x tolak 5. Okay, negatif 8/5 tolak 5. So kalau tengok dekat sini, sekejap, kita akan dapat negatif. Okay, negatif 24 bahagi 5. Negatif 24 bahagi 5 tolak dengan 5. So kita akan dapat negatif 9.8 kat sini. Okay. Kena check. Kadang-kadang negatif tu boleh diterima. Kadang-kadang tak boleh. So kat sini negatif tak boleh terima. Sebab apa? Bila kita masukkan dalam yang ini,
kita akan dapat nilai X kita, kita akan dapat 3X tolak 5 ni negatif. Panjang lebar tak boleh negatif lah. So yang ni kita kena ignore. Okay, kita hanya terima X sama dengan 3 sahaja. Okay, dah dapat X sama dengan 3, nak cari luas. So luas X tambah 3 darab X tambah 3, jadi X kita 3, so 3 tambah 3 darab 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6, 6 darab 6, 36. Soalan yang terakhir. Boleh kan? So itu je contoh soalan. 4 topik, setiap topik ada 2 contoh. Jadi saya doakan semua pelajar SPM boleh menjawab dengan tenang pada besok hari. Okay, good luck Noah and the gang. Sampai situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.